jawab sosial sebagai rakyat terbahagi kepada dua tanggung jawab, yaitu tanggung jawab terhadap diri sendiri dan tanggung jawab kepada manusia lain. Tanggung jawab sosial terhadap diri sendiri. Kita sebagai manusia perlulah memahami diri kita sendiri, tentang siapakah kita, dari mana kita datang, ke mana kita pergi, dan tujuan kewujudan kita di dunia ini. Dengan memahami asal-usul dan sifat-sifat manusia adalah landasan membentuk cara hidup manusia yang bertamadun, yang melaluinya seseorang itu paham akan kehidupannya di dunia ini bukanlah sesuatu yang sia-sia, tetapi sebagai makhluk ciptaan yang dituntut untuk memenuhi tuntutan penciptanya. Pemahaman inilah yang menentukan pertimbangan etika dan moral dalam minda dan hati seseorang itu. Kita sebagai manusia menjadi ejen moral yang memastikan setiap tindakan yang dilakukan mengikut etika yang baik tanpa penguatkuasaan luaran dan ancaman seperti hukuman atau tekanan daripada masyarakat sekeliling. Seseorang individu itu sendiri dapat membentuk diri mereka sebagai subjek perilaku moral dengan keupayaan mereka sendiri untuk melakukan kesedaran dalaman, pemahaman diri, pemeriksaan dalaman dan pekayaan dalaman bagi pengukuhan etika mereka. Menurut Sidek Baba, orang yang beriman dan beramal soleh sentiasa menjadikan nilai dan hukum dari Allah sebagai pedoman dalam menguruskan sesuatu perkara. Mereka sentiasa menghubungkan amalan duniawi dengan natijah ukhrawi, yaitu apa sahaja tindakan yang dilakukan di dunia akan memiliki balasan kehidupan akhirat. Tanggung jawab sosial terhadap manusia lain. Seseorang individu itu tidak hanya melakukan kebaikan kepada diri mereka sendiri, tetapi kepada orang lain juga. Kebaikan ini dizahirkan melalui perbuatan dan aktiviti hidup manusia. Ianya boleh diperolehi apabila seseorang itu hidup berinteraksi dan bergaul dengan orang lain. Manusia ini saling memerlukan kerana mereka perlu bekerjasama bagi memenuhi pelbagai keperluan hidup. Mereka juga perlukan pelbagai jenis bantuan orang lain yang tidak mungkin dapat direalisasikan kecuali dengan membentuk komuniti umat manusia dan membina tamadun. Di sini terbentuklah komuniti yang kemudiannya dipanggil tamadun, apabila wujudnya sistem bermasyarakat yang sistematik dan kompleks. Apakah itu sistem bermasyarakat yang sistematik dan kompleks? Ialah mereka mempunyai sistem peraturan, undang-undang, sistem budaya, dan organisasi sosial, politik dan ekonomi yang kompleks. Manakala tempat berdirinya tamadun dipanggil Madinah, iaitu bandar atau kota. Orang yang membuka perniagaan memerlukan tenaga kerja dan pelanggan bagi menjalankan perniagaannya. Bagi pekerja, dia memerlukan pekerjaan untuk mendapat pendapatan, manakala pelanggan pula memerlukan seseorang yang menjual perangan dan perkhidmatan kepada mereka bagi memenuhi keperluan dan kehendak mereka. Lantaran itu, individu perlu memiliki kualiti persahabatan dan nilai kebaikan lain untuk menunaikan tanggungjawab sosial terhadap manusia lain, dengan memastikan dirinya dapat membawa manfaat dan membantu masyarakat. Antara nilai itu ialah sebagai orang yang menjunjung amar ma'ruf nahi mungkar, yang membawa maksud menjunjung kebenaran dan menyokong serta membantu masyarakat ke arah kebaikan. Menurut Ahmad Ibrahim dalam bukunya yang bertajuk Pengurusan dalam Islam, masyarakat mempunyai peranan sebagai pengawal atau pemerhati. Mereka seharusnya membantu negara untuk melaporkan kegiatan tidak beretika kepada pihak yang berwajib, seperti SPRM dan polis. Mereka juga digalakkan untuk
menjadi orang yang bekerjasama dalam usaha mencegah perkara buruk dengan melakukan teguran atau melaporkan kepada pihak yang bertanggungjawab dengan menjadi peniup whistle atau pemberi maklumat. Peniupan whistle ialah pendedahan salah laku dan perbuatan tidak beretika yang berlaku dalam sesebuah organisasi atau kelompok masyarakat. Pendedahan ini dilakukan kepada umum seperti wartawan, ahli politik, persatuan pengguna atau juga secara tertutup iaitu hanya kepada pengurusan atasan syarikat. Di Malaysia mempunyai Akta Perlindungan Pemberi Maklumat 2010 yang digubal bagi memperuntukkan perlindungan terhadap peniup whistle yang telah mendedahkan sesuatu kelakuan yang tidak wajar. Sekiranya seseorang pemberi maklumat itu mendedahkan kesalahan rasuah majikan atau rakan mereka sendiri di tempat kerjanya, beliau berhak untuk mendapat perlindungan di bawah akta ini. Selain itu, terdapat sifat terpuji dalam mempraktiskan tanggungjawab sosial kepada masyarakat, ialah dengan adanya sifat suka menderma atau pemilikan nilai kedermawaan. Dalam hal ini, derma boleh diberikan kepada yang layak dan memerlukan, seperti usaha menegakkan hak asasi manusia, bantuan bencana kebangsaan, air bersih dan program pendidikan. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dini Ikhwan bin Muhammad. Saya akan menerangkan tentang peranan etika dan peradaban untuk mendukung tanggungjawab sosial bagi profesional atau pekerja. Tanggungjawab sosial pekerja atau profesional terbagi kepada 4, iaitu tanggungjawabnya kepada organisasi ia bekerja, tanggungjawabnya kepada profesion, tanggungjawabnya kepada pelanggan dan akhir sekali tanggungjawabnya kepada pihak ketiga atau masyarakat umum. Tanggungjawab sosial pekerja atau profesional yang pertama ialah mereka perlu bertanggungjawab kepada organisasi ia bekerja. Tanggungjawab mereka ialah untuk memiliki nilai-nilai mulia sebagai seorang pekerja yang beretika. Cara mereka boleh menjadi seorang pekerja yang beretika ialah mereka boleh mencontohi etika kerja dalam peradaban Islam yang menekankan kerjasama, permuafakatan dan syura yang dipercayai boleh mengatasi masalah dan mengeratkan hubungan dalam sesebuah organisasi. Contohnya, dengan cara syura atau mesyuarat, sesebuah organisasi itu boleh menyelesaikan masalah-masalah atau isu-isu yang timbul dalam organisasi tersebut dengan cara mereka boleh mendengar pendapat semua pihak dan memilih jalan penyelesaian terbaik untuk menyelesaikan masalah tersebut. Etika kerja dalam Islam ini dibina berdasarkan 4 teras utama, iaitu usaha, persaingan, ketulusan dan moral perilaku bertanggungjawab. Nilai dan norma yang dianjurkan oleh Islam untuk membentuk hubungan sosial di tempat kerja ialah nilai kesungguhan, ketekunan, ketelitian ataupun itqan, nilai kekeluargaan, nilai kasih sayang, nilai muafakat, nilai kebajikan yang diamalkan dalam kerangka ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, tanggungjawab sosial pekerja atau profesional yang kedua ialah mereka perlu bertanggungjawab kepada profesion mereka. Tanggungjawab sosial yang paling utama ialah untuk memberikan perkhidmatan yang sama kepada semua pihak tanpa mengira agama, warna kulit, jantina, fahaman politik dan status sosio-ekonomi. Contoh yang kita dapat lihat pada baru-baru ini semasa berlangsungnya pilihan raya umum ke-15, ramai pihak menjadi tidak bertanggungjawab kerana terdapat perbezaan fahaman politik sesama mereka. Setiap pekerja dan profesional perlulah menjauhi sikap sebegini bagi menjadi seorang pekerja dan profesional yang beretika. Bagi tanggungjawab sosial kepada profesional amatlah memainkan peranan yang penting. Ini kerana profesional dengan mudah dapat memonopoli sesuatu bidang pekerjaan. Sebaliknya, masyarakat yang terdiri daripada pelbagai lapisan yang berbeza taraf sosioekonomi yang dengan mudah menghalang mereka mendapat perkhidmatan sekiranya terdapat profesional mengenakan bayaran yang sangat tinggi dan di luar kemampuan masyarakat. Lantaran itu, prinsip kesamaan peluang mendapatkan perkhidmatan perlulah dipegang oleh semua pekerja yang berkhidmat sebagai seorang profesional. Baik, tanggungjawab sosial pekerja atau profesional yang ketiga ialah tanggungjawabnya kepada pelanggan mereka atau pemegang taruh. Prinsip penting yang perlu difahami dan dipegang oleh pekerja atau profesional dalam tanggungjawab sosial ini ialah prinsip tanggungjawab fidusiari seorang pekerja dengan majikan atau pemegang sahamnya.
Perhubungan fidusiari boleh berlaku dalam keadaan seseorang menerima amanah untuk melakukan sesuatu perkara bagi pihak yang lain. Dengan kata mudah, maksud fidusiari ialah pemegang amanah. Seseorang yang menjadi pekerja sebenarnya boleh menjadi fidusiari kepada entiti yang lain. Entiti tersebut boleh terdiri daripada seseorang individu yang lain, syarikat, persatuan, kelab, kerajaan, negara atau apa jua entiti yang lain. Sehubungan dengan itu, setiap pekerja atau profesional perlu bertanggungjawab bersikap amanah untuk memenuhi segala fungsi tentang apa yang dikehendaki oleh kebanyakan orang lain. Terdapat 6 sifat amanah yang perlu dipegang oleh seorang profesional, iaitu jujur, berterus terang, cekap, tekun atau teliti, setia dan menyimpan rahsia. Perhubungan fidusiari menuntut kesetiaan dan tidak boleh berbelah bagi oleh fidusiari tersebut terhadap tuannya. Fidusiari hendaklah sentiasa bertindak bagi pihak tuannya dengan jujur. Fidusiari juga tidak boleh mempergunakan kedudukannya untuk mendapatkan keuntungan peribadi. Contoh yang kita dapat lihat yang melibatkan perhubungan fidusiari ialah perhubungan antara seorang pengarah syarikat dengan syarikat tersebut. Pengarah tersebut ialah fidusiari kepada pemegang taruh untuk syarikat dia bekerja sebagai pengarah. Akhir sekali, seorang pekerja atau profesional memiliki tanggungjawab sosial kepada masyarakat umum atau juga yang dikenali sebagai pihak ketiga. Konflik tanggungjawab boleh berlaku kerana seperti yang saya katakan sebelum ini, tanggungjawab utama seorang profesional ialah kepada pelanggannya. Sebaliknya, tanggungjawab profesional kepada masyarakat umum adalah berbentuk secara tidak langsung. Sungguh pun demikian, terdapat profesional yang tertentu yang menjadikan masyarakat sebagai pelanggan utamanya. Prinsip penting yang perlu dijaga oleh seorang profesional dalam menjaga tanggungjawab sosialnya kepada masyarakat ialah prinsip tidak boleh mencederakan orang lain. Saya akan berikan 3 contoh utama profesional yang perlu menjaga tanggungjawab sosialnya kepada masyarakat umum atau pihak ketiga. Contoh yang pertama ialah profesional dalam bidang perubatan. Misalnya, seorang profesional dalam bidang perubatan seperti doktor bertanggungjawab untuk melindungi orang lain daripada pesakit yang mengidap penyakit berjangkit yang sangat berbahaya dan mudah berjangkit kepada orang lain. Profesion kedoktoran atau perubatan mempunyai etika profesional yang telah ditetapkan dan sentiasa dipantau oleh Majlis Perubatan Malaysia (MMC), dan segala kesalahan etika akan dirujuk kepada majlis ini. Antara isi kandungan etika dalam profesion perubatan ini ialah profesional dalam bidang perubatan sentiasa memastikan kesihatan pesakit adalah keutamaan mereka. Mereka juga tidak akan membenarkan pertimbangan agama, kerakyatan, keturunan, parti politik atau kedudukan sosial mempengaruhi tanggungjawabnya kepada pesakit. Contoh kedua pula ialah profesional dalam bidang kejuruteraan. Sama seperti profesional dalam bidang perubatan, profesional dalam bidang kejuruteraan juga menitik beratkan prinsip untuk tidak mencederakan orang lain. Bidang kejuruteraan juga mempunyai kod etika yang perlu dipatuhi oleh seorang jurutera yang telah digariskan oleh Board of Engineering Malaysia atau BEM. Antara isi kandungan etika seorang jurutera ini ialah seorang jurutera yang berdaftar perlulah mengutamakan keselamatan dan kebajikan masyarakat sekeliling. Dalam erti kata lain, seorang jurutera itu harus mengelak dari pembaziran sumber tabi'i, kerosakan alam sekitar dan kerosakan atau kebinasaan yang membazirkan kemahiran manusia atau industri. Mereka juga tidak boleh mendedahkan sebarang kerja atau dokumen kepada umum tanpa izin klien atau pihak atasan kecuali dengan arahan mahkamah sahaja. Isi kandungan etika yang kedua ialah seorang jurutera itu hanya boleh mengambil tugas mengikut kepakaran dan kelulusan bidangnya sahaja. Contohnya, seorang jurutera dari kelulusan kejuruteraan awam tidak boleh menerima tugasan kejuruteraan dari bidang lain. Ini kerana dia tidak mempunyai kepakaran dalam bidang tersebut dan akan melanggar kod etika seorang jurutera. Seorang jurutera berdaftar mestilah berkhidmat sebagai ejen yang boleh dipercayai dan setia kepada majikan serta klien. Seorang jurutera tidak boleh menerima sebarang bentuk rasuah secara langsung atau tidak langsung daripada ejen luar yang berkaitan dengan kerja yang mana beliau bertanggungjawab. Seperti yang kita tahu, gejala rasuah tidak asing lagi dalam negara kita. Jadi, seorang jurutera haruslah menjaga etika dan moralnya supaya tidak terjebak dalam gejala rasuah ini dan sentiasa menjadi seorang jurutera yang beretika.
Contoh terakhir, bidang profesional yang perlu menitik beratkan tanggungjawabnya kepada masyarakat umum ialah profesional dalam bidang pengkomputeran. Isu-isu seperti penggodaman, pencerobohan yang melibatkan penyalahgunaan internet, penyebaran virus, isu hak cipta dan perincian cetak rompak menjadi masalah dunia kita pada hari ini. Sehubungan itu, para pengguna komputer, khususnya profesional yang terlibat dalam dunia pengkomputeran ini disarankan sentiasa memegang kepada prinsip yang telah ditetapkan oleh institusi etika komputer seperti kita tidak boleh menggunakan komputer yang boleh membahayakan orang lain. Kita juga tidak boleh mengganggu kerja komputer orang lain. Kita juga tidak boleh menceroboh masuk fail komputer lain. Seterusnya, kita juga tidak boleh menggunakan atau menyalin perincian yang tidak dibeli secara sah. Contohnya seperti fail cetak rompak. Akhir sekali, kita perlu menggunakan komputer dengan rasa bertimbang rasa dan hormat kepada tanggungjawab sosial terhadap organisasi atau korporat. Apakah itu organisasi dan korporat? Organisasi dan korporat boleh didefinisikan sebagai nilai, perlakuan, kepercayaan, pegangan, sikap dan adat yang sama-sama diamalkan oleh sebuah kelompok ahli dalam organisasi. Ia juga merupakan cara konvensional bagaimana seseorang individu itu berfikir dan bertindak, cara memahami realiti, mengenal pasti dan menyelesaikan masalah dalam sesebuah organisasi. Tanggungjawab sosial organisasi dan korporat juga dikenali sebagai CSR, iaitu Corporate Social Responsibility. CSR telah ditubuhkan sejak tahun 1950 di Barat dan telah mendapat perhatian pada tahun 2007 setelah krisis keuangan. Tanggungjawab sosial terhadap organisasi dan korporat juga bermaksud kewajipan pengurusan sesebuah organisasi untuk membuat keputusan dan mengambil tindakan yang akan membantu dalam kebajikan dan kebaikan kepada masyarakat dan juga organisasi. Ia juga berkaitan dengan komitmen syarikat atau organisasi korporat terhadap tanggungjawab sosial mereka yang meliputi aspek hak-hak masyarakat, hak-hak pengguna, kebajikan para pekerja, penjagaan alam sekitar. Setiap ahli dalam syarikat perlulah bertanggungjawab terhadap syarikat mereka agar dapat mengembalikan keuntungan syarikat dalam bentuk dana, bantuan dan hadiah. Tanggungjawab sosial korporat juga mempunyai prinsip 3P, iaitu People, Profit dan Planet. Prinsip ini amatlah penting bagi memastikan bumi dan manusia dipelihara dan menjaga hak-hak mereka. Tanggungjawab sosial organisasi dan korporat amat mementingkan hak-hak penjagaan terhadap pekerja. Ini bagi memastikan setiap pekerja mendapat keadilan dan tidak dipijak. Sebagai contoh, setiap organisasi perlulah mengamalkan perniagaan yang adil, seperti memberi bayaran yang sama, memberi bayaran upah dan papasan yang sama terhadap semua pekerja dalam suatu sektor. Bagi memudahkan tanggungjawab ekonomi dilaksanakan oleh syarikat korporat, ISO International Standard Development 26000-2010 telah mengenal pasti 7 subjek utama tanggungjawab sosial, iaitu tabir urus organisasi, hak asasi manusia, amalan buruh, alam sekitar, amalan operasi yang adil, isu-isu pengguna, pelibatan dan pembangunan masyarakat. Perkara-perkara ini amatlah penting bagi membangunkan sebuah syarikat korporat yang lebih stabil dan mesra pekerja, di mana ianya menjadi tunjang utama sebuah syarikat untuk membangun. Tambahan pula, ianya amat mementingkan unsur-unsur 3P dalam subjek-subjek ini. Selain itu, ISO 26000 telah meletakkan 7 prinsip utama tingkah laku tanggungjawab sosial yang perlu diamalkan oleh sebuah organisasi perniagaan
bagi memastikan CSR Corporate Social Responsibility dilaksanakan dengan berkesan. Antara prinsip-prinsip yang perlu diamalkan ialah accountability, keterusan, tingkah laku beretika, hormati kepentingan pihak berkepentingan, menghormati kedaulatan undang-undang, hormati norma-norma tingkah laku antarabangsa, hormati hak asasi manusia. Aspek-aspek ini perlulah diterapkan dari akar umbi sesebuah syarikat tersebut, tidak kira usia serta pangkat yang disanam bagi menjamin kelancaran perniagaan tersebut. Seterusnya, dalam konteks peradaban Islam, beberapa prinsip tanggungjawab sosial telah digariskan untuk dipraktikkan oleh para peniaga seperti prinsip tidak memudaratkan. Sebagai contoh, para peniaga atau pengusaha menghasilkan produk yang berkualiti tinggi dan tidak berbahaya untuk pengguna. Kita dapat lihat kini banyak peniaga yang terlalu gairah mempromosikan barang yang membahayakan pengguna demi mengaut keuntungan dengan menipu para pembeli. Rasulullah SAW juga bersabda, barang siapa yang menipu bukan dari umatku. Prinsip yang seterusnya ialah adil dan mempunyai niat yang betul. Jika kita mempunyai niat yang betul dan memberi keadilan ketika berniaga, perniagaan akan menjadi lebih berkat dan mendapat keredaan Allah. Beberapa prinsip bagi seperti amanah, amar ma'ruf nahi munkar dan ihsan juga digariskan dalam Islam. Prinsip amar ma'ruf nahi munkar bermaksud mengajak kita semua melakukan kebaikan dan menolak kemungkaran. Sebagai contoh, kita wajiblah menegur jika kita melihat orang lain membuat kemungkaran, seperti rakan sekerja kita yang menerima rasuah dalam perniagaan, dan kita wajiblah mengajak dia kembali kepada fitrah profesionalisme. Jadi dapat kita simpulkan, Islam mengajak umatnya, menggalakkan umatnya untuk berniaga. Jadi sebagai umat Islam, kita perlu mengamalkan prinsip-prinsip di atas untuk menjadikan perniagaan kita mendapat keredaan Allah dan menjadi berkat. Tanggungjawab terhadap alam sekitar. Alam sekitar adalah salah satu tabi'i ciptaan Allah yang merangkumi flora dan fauna. Manusia perlu memahami kepentingan memelihara ekosistem sentiasa dalam keadaan seimbang. Alam sekitar tanggungjawab bersama perlu dijiwai dan dihayati tanpa mengira agama, usia, darjat dan juga bangsa. Pelanggaran ke atas hukum-hukum ekosistem semula jadi mengganggu keseimbangan ekosistem yang menyebabkan kemerosotan kesihatan. Maknanya, sebarang kerosakan yang kita buat terhadap alam sekitar ni akan berbalik kepada kita semula. Contohnya berlaku pencemaran air dan pencemaran udara. Jika kita buang sampah ke dalam sungai atau longkang, hal ini akan menyebabkan air tercemar dan hidupan tidak akan mendapat sumber air yang bersih. Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan dalam surah Al-Rum ayat 41 yang bermaksud telah timbul berbagai-bagai kerosakan dan bala bencana di darat dan di laut dengan sebab apa yang telah dilakukan oleh tangan-tangan manusia. Timbulnya yang demikian kerana Allah hendak merasakan mereka sebahagian dari perbuatan-perbuatan buruk yang telah mereka lakukan supaya mereka kembali kepada jalan Allah, iaitu mereka insaf dan juga bertaubat. Terdapat 7 nilai penting yang menjadi pegangan dalam memelihara alam sekitar. Prinsip yang pertama ialah tawazun. Tawazun yang bermaksud keseimbangan. Kita dekat dunia ni kena seimbang. Contohnya kita kena ada manusia, kita kena ada haiwan dan juga tumbuhan. Prinsip yang kedua ialah nasim. Nasim bermaksud kesegaran, kesuburan alam yang sihat dan tidak tercemar. Prinsip yang ketiga ialah jamal yang bermaksud keindahan atau kecantikan. Yang keempat ialah qanaah. Qanaah ni bermaksud berpada-pada atau tidak berlebihan, seperti tidak mengeksploitasi alam sekitar secara berlebihan. Prinsip yang kelima ialah mahabbah. Mahabbah ni bermaksud kita sentiasa mengasihi manusia atau hidupan lain. Sebab kita dekat dunia ni kita berkongsi alam. Jadi kita mestilah menggunakan alam sekitar dengan sebaik-baiknya supaya kita tidak menjejaskan hidupan lain.
Prinsip yang keenam ialah ihsan. Ihsan ialah sentiasa berhati-hati kerana Allah melihat segala tindakan. Contohnya, kita buang sampah merata-rata, jadi Allah nampak apa yang kita buat. Prinsip yang ketujuh ialah ta'awun. Ta'awun bermaksud tolong-menolong. Kita sebagai masyarakat mestilah bekerjasama, bertanggungjawab untuk menjaga alam sekitar dengan sebaiknya, seperti mengadakan aktiviti gotong royong, kempen dan sebagainya.